Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Hadirin dan hadirat dan sidang pendengar yang dirahmati Allah, hari ini kita insyaAllah akan cuba menafsirkan beberapa ayat daripada surah Al-Furqan, daripada ayat 63 surah Al-Furqan sehingga seterusnya. Oleh kerana masa kita terhad, mungkin kita tak dapat banyak daripada ciri-ciri penting yang Allah sebut dalam ayat ini. Dalam ayat 63 surah Al-Furqan, Allah Azza wa Jalla menyebut, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Maksudnya, dan hamba-hamba Ar-Rahman yang berjalan di atas muka bumi hauna, yakni dengan merendah diri, dengan mudah. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila orang-orang jahil berbicara dengan mereka, yakni kata kepada mereka dengan sesuatu yang keras, qalu salama, mereka menyatakan salama, yakni kesejahteraan, yakni peace. Ayat ini Allah sebut, daripada ayat ini dan ayat-ayat yang selepas daripada itu, ada beberapa ciri penting yang Allah sifatkan ciri-ciri hamba Ar-Rahman. Lebih kurang 12, iaitu sekitar 12 ciri yang Allah sebut di dalam ayat-ayat ini. Oleh kerana masa kita terhad, saya akan sebut, tafsirkan daripada ayat ini dan beberapa ayat yang kita sempat dalam tempoh ini. Allah mulakan tentang penceritaan tentang hamba-hamba Ar-Rahman. Wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Ar-Rahman. Hamba-hamba Ar-Rahman, Ar-Rahman adalah nama Allah, yakni hamba-hamba, servants of the most merciful, hamba kepada Tuhan yang maha penyayang. Ar-Rahman merupakan nama Allah yang mana nama ini tak boleh dipanggil kepada selain daripada Allah, tak boleh disifatkan pada selain daripada Allah. Allah ada nama-nama lain, macam Karim, nama Allah yang sangat pemurah, the most generous. Tapi Karim ni Arab guna juga, akhil karim, rajulul karim, saudara yang mulia, anta rajul karim, engkau seorang yang pemurah. Tapi kita tak boleh panggil, kita mungkin boleh panggil pada orang ya Karim, kan, ya Aziz, akhil Aziz. Tapi kita tak boleh panggil kat orang Rahman. Rahman hanya khusus untuk Allah. Sebab itu kalau ada orang nama Abdul Rahman, kita kena panggil dia Abdul Rahman. Kita jangan panggil dia Rahman. Rahman khusus untuk Allah. Dia Abdul Rahman, hamba kepada Tuhan Ar-Rahman. Ibadur Rahman plural, kepada abd, hamba, servants, yakni kata jamak, kata banyak. Hamba-hamba Ar-Rahman yang berjalan di atas muka bumi dengan penuh kerendahan diri, itu ciri dia. Habis tu yang lain ni, kita yang berjalan dengan samsing atas muka bumi ni bukan hamba Tuhan juga. Hamba ni dia ada dua kategori dah. Satu kategori hamba dalam keadaan dia memang hamba kerana dia diciptakan oleh Allah dan dia memang hamba Allah dan tak berupaya. Satu ialah hamba dalam erti kata hamba yang benar-benar menunaikan maksud kehambaan dia kepada Allah. Dua, saya nak bagi faham mudah. Kita ada anak, kita ada anak, kita kata pada salah seorang anak kita yang selalu tolong kita tu, ataupun baik kita, inilah anak ayah. Abang, yang lain tu bukan anak, yang lain tu bukan anak juga.
Bukan maksud yang lain tu kita nafikan yang lain tu anak, tapi maksud yang ini benar-benar buat seperti mana yang menjadi kehendak kita. Nabi Isa alaihi salam dia kata pada Allah, fa in tu'azzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau jika engkau mengazabkan mereka, mereka itu adalah hamba-hambamu. Maksud kita semua hamba, yang kena azab pun hamba. Tapi hamba dalam erti kata yang benar-benar menunaikan maksud kehambaan. Ini maksud ayat ini, wa ibadur rahman, dan hamba-hamba ar-rahman. Kita baca dalam ayat lain Allah kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bila Allah kata, wahai nafsu mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, balik kepada Tuhanmu dalam keadaan redha dan diredai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam hamba-hambaku. Awak yang lain tak masuk dalam hamba-hamba kah? Masuk. Kita tetap hamba, tapi maksudnya masuk dalam hamba-hambaku yang benar-benar menghambakan diri pada Allah. Itu maksud hamba di sini. Wa ibadur rahman, hamba-hamba ar-rahman, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yaitu orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dengan keadaan merendah diri, easily, memudahkan, dengan rendah diri. Tuan-tuan hadirin dan hadirat sekalian, Tuhan kata ciri yang pertama nak jadi hamba ar-rahman, hamba Tuhan yang penyayang ni, pertama dia kena jalan atas muka bumi dengan rendah diri. Jalan dengan rendah diri ni dia maksud apa? Adakah maksud kontu jalan tunduk, slow? Sedangkan Nabi SAW dalam hadis Nabi ni yang ka'annahu yanhatta min sabab. Nabi ni bila jalan seakan-akan dia turun daripada tempat yang curam. Nabi ni dia berjalan agak pantas. Adakah orang yang berjalan pantas tu orang yang tak merendah diri? Tak. Merendah diri ni, berjalan dalam keadaan rendah diri, pertama tabiat jalan tu sendiri, bukan jalan orang yang bongkak. Sebab tu apa? Dalam Alibaba tu, bila dia dapat duit, dia kata dia kena ubah dia punya jalan, dia sudah kaya. Kerana jalan ni represent watak orang. Orang bongkak, dia jalan dengan bongkak. Itu secara literal. Secara makna yang lain, hidup atas muka bumi ini dengan merendah diri, dengan tak bongkak, dengan tawaduk. Itu first yang Allah sebut dalam ayat ni, iaitu jalan atas muka bumi dengan tak takabur. Kerana musuh utama manusia ni, musuh utama yang menyebabkan manusia dibuang daripada syurga, takabur, iaitu iblis. Di atas ketakaburan dia telah hasut Adam sehingga Adam keluar daripada syurga. Takabur, dia akan develop banyak benda dalam hidup manusia. Dalam kehidupan ni, daripada takabur dia akan pergi banyak benda. Sebab tu cerita Adam dan Iblis itu repeat so many times dalam Quran. Sebab itu adalah core kepada kehidupan manusia, teras kepada kehidupan manusia. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan apabila orang-orang jahil berbicara kepada mereka, qalu salama, mereka menyatakan salama, peace, sejahtera. Orang jahil bicara ni apa? Tadi kita kata dia berjalan, bukan maksud dia berjalan langgar tiang, kan? Az-Zuhri mengkritik orang yang berjalan terlalu laju, macam kalut. Dia kata hadza yuzhibul wajh, haibatul wajh,
menghilangkan kehebatan satu orang. Orang ni kalau kita tengok pergerakan dia kalut. Setengah tu sebab orang panggil fulan kalut. Kalut dia tu, tengok pun kalut. Dia tak boleh duduk elok, dia kalut, dia tak stabil, dia tidak wiqar. Di tokoh ni, manusia yang stabil ni, jalan dia kemas dan dia ada ketenangan pada perjalanan dia. Kemudian Allah kata, oleh kerana dia hidup di muka bumi ni, dia hadapi manusia. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang jahil berbicara dengan dia, kata macam-macam kat dia, dia tak qalu salama, dia tak balas dengan perkataan yang sama. Qalu salama, sebahagian mereka ulama menyebut qalu salama, dia kata salam, peace. Sebahagian para mufassirin menyatakan qalu salama yakni tasallam, yakni dia, aku berlepas diri daripada engkau. Allah kata orang yang cakap huduh ni, dia jahil. Kita mengkritik orang, tapi kita tak payah cakap bodoh. Kita tengok kadang-kadang manusia, serta kita pergi ke pasar. Sebab tu standard manusia ni pergaulan. Kalau dia dibesarkan dalam keluarga ataupun dalam masyarakat ataupun dalam keliling yang cakap tak elok, maka dia cakap tak elok. Anak kita, sebab tu kita kena elok dia mendengar perkataan-perkataan yang tak elok. Sebab tu saya kadang-kadang heran bila orang boleh berceramah, dalam ceramah mencarut, tunjuk jari tengah, apa benda-benda huduh. Bukan mencarut, yang dia mencarut dalam ceramah tu, kita pun tak sebut benda tu kepada isteri kita. Macam mana dia boleh sebut dalam ceramah, dan ada ahli jemaah yang dengar tu boleh gelak pula. Jahil Allah tak. Tapi kita apabila jumpa orang, tiba-tiba kita bertemu dengan orang jenis tu, kita pergi kat pasar ke apa, dia jumpa kita, dia sembang, dia marah kita, dia mencarut ke kita, kita pun mencarut balik ke dia. Orang tepan cakap tak elok, dia mencarut kat aku boleh, tapi tak boleh mencarut ke dia. Bukan ibadur rahman. Kita boleh marah ke dia, tapi itu bukan perkataan kita. Orang yang terpilih itu bukan perkataannya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang jahil cakap dengan dia, kata benda tak elok, qalu salama, dia tak layan ataupun dia salam. Saya dulu belajar dengan Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, tafsir, mufassir terkenal, banyak kitab tafsir. Tapi saya tengok praktik dia. Dia satu hari orang main bertengkar dengan dia dalam masjid, dia imam, dia duduk. Mari duduk bertengkar dengan dia, mari duduk bertengkar. Dia duduk lepas sembahyang. Kawan tu cakap ni bodoh cara dia cakap. Syekh duduk dengar. Tapi saya dengar dia meninggal Syekh Salah. Dia kata Assalamualaikum. Kawan tu dia cakap Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lepas tu, kawan tu pun tengok dia tak jawab, bangkit. Syekh bangkit, dia kata wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Bila orang jahil bercakap, kata salam. Maksudnya tak layak lah, hampirlah, tak guna. Tu yang Imam Syafi'i yang dinasandarkan pada Imam Syafi'i kata, jadaltu aliman faghalabtuhu wa jadaltu jahilan faghalabani. Aku bertengkar dengan orang alim, aku boleh dapat tewaskan dia. Tapi aku bertengkar dengan orang jahil, dia menang, aku kalah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Sebab orang jahil dia tak ada disiplin, dia tak tahu kaedah ilmu. Dia kata sebab bahak tu boleh, sebab bahak ni tak boleh. Macam orang kan, kadang-kadang dia kata, pasal apa dia tak bagi kita baca tu dalam masjid? Nu yang orang berdandut boleh. Mana boleh hang bandingkan amalan dalam masjid yang orang berdandut? Kalau nak buat macam tu, saya kata macam tu boleh. Isu orang sembahyang subuh 4 rakaat kita tak bagi, pasal apa tak boleh sembahyang subuh 4 rakaat?
Nu orang berjoget sampai pukul 2 pagi boleh. You banding benda yang salah, kias yang salah. Tapi dia jahil, dapat pula mikrofon kat dia, tak guna. Itu bab lain. Yang ini bab maksiat lain, ini babnya lain. Kita mari-mari pukul 10 orang bang masjid, pukul 10 pagi. Kita marah ada. Apa yang hampir bang pukul 10 pagi? Dia kata aku bang panggil orang sembahyang duha. Hei, sembahyang duha orang tak bang. Pasal bang panggil orang bang sembahyang. Oh, aku nak bang sembahyang duha, hampa marah. Tu orang duk pergi menyanyi, hampa tak marah. Dia pergi buat kias macam tu. Kias ma'afariq dalam bahasa dalam usul kita. Kias yang benar, not apple to apple. Sebab itu wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang jahil berbicara dengan mereka, qalu salama, salam. Sama ada salam dengan maksud tak mau bergaduh, peace, ataupun salam maksud yatabarra'a min, yakni berlepas diri daripada berbicara dengan mereka. Jadi ada dua. Pertama, orang hamba Ar-Rahman jalan atas muka bumi dengan hauna, merendah diri, tawaduk. Yang kedua, dia tak layan perbicaraan orang yang jahil. Dia tak layan, dia tak pi balik balas benda yang sama. Macam walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Dan mereka yang menghidupkan malam untuk Tuhan mereka, sujjadan wa qiyama, dalam keadaan sujud dan berdiri. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, yabitun yakni malam tu dia spend, those who spend their time before their Lord. Maksudnya dia masa dia untuk Allah pada waktu malam. Saya nak sebut satu hal untuk kita semua ingat tentang perkara ni. Tuan-tuan, nak jadi hamba Ar-Rahman, nak orang kalau jadi gelaran, dapat gelaran Datuk Seri, Tan Sri, ada majlis dia dan orang pun tahu, dia pun pakailah nama tu. Jadi YB, ada orang sebut YB. Macam mana hantau jadi doktor, dia ada sijil, ada majlis dia. Tapi jadi hamba Ar-Rahman, hanya Tuhan Ar-Rahman saja yang tahu siapa dia yang mendapat gelarannya. Siapa dia yang, dan dia tak perlu orang tu nak jadi alim besar ke, tok syekh ke, ustaz ke, mufti ke. Tak syarat. Mungkin mufti, ustaz, syekh tak menjadi hamba Ar-Rahman. Tapi orang hak kat bawah ni, yang mari duk sapu sampah, duk kerja biasa, duk sedang buat jalan, dia hamba Ar-Rahman. Sebab dia bukan melalui majlis anugerah, dia melalui pengiktirafan Tuhan Ar-Rahman. Bila Allah iktiraf, dia tak istihar dalam majlis convocation ataupun adat istiadat di dunia, dia akhirat dia bagi. Satu lagi tuan-tuan, tadi saya teringat satu orang mari rumah saya, ada satu imam ni, dia selalu ponting. Jadi masjid patut nak buang dia, masjid kita jangan buang. Dia tu baik dengan mufti, sekali kita kena tindakan. Dia boleh percaya benda macam tu, masjid dia boleh percaya benda macam tu. Macam mana dia tahu dia baik dengan saya? Saya kata saya bukan duk pernah sembang dengan dia tu. Sekali dia main jumpa saya, main rumah saya. Tapi saya tak, kalau dia dah ponting, saya kawan-kawan rapat hak mana ponting pun semua saya dah buang imam yang ponting tak main tugas. Tapi kami ingat dia rapat dengan dia tu. Sebab orang ni, macam mana you ingat? Pasal dia pernah main rumah saya. Saya kata itu bukan tanda dia rapat.
Tuan-tuan, kita rapat dengan orang, kita nak tahu macam mana. Orang tu rapat dengan kita, macam mana kita tahu? Kita mungkin kawan dengan satu orang, nampak dia dekat dengan kita, tapi mungkin hati dia jauh, dia tak suka kat kita. Kita pergi jumpa dengan satu orang besar, lepas tu kita habaq ke orang, dia tu rapat dengan kita. Orang pun tak tahu. Kita pun duk sangka rupanya dia sokong kita, dia tak sokong kita. Ataupun rupanya satu orang tu dia suka kat kita, dia tak habaq kat kita. Macam mana kita nak tahu? Dalam dunia kita tak tahu. Melainkan kadang-kadang dia habaq, saya suka kat awak, ataupun dia tunjuk satu benda, kita percaya atas muamalah zahir dia. Tapi Allah Azza wa Jalla berbeza. Apabila dia berhubung dengan hamba-Nya, apabila kita mendekatkan diri kepada Allah, kita rasa dekat itu dengan Allah. Ia ada dalam dada dan perasaan kita. Ia hadir di dalam salat kita. Kita dibangunkan pada malam hari untuk salat kepadanya. Kita rasa nikmat apabila sujud dan berdoa kepadanya. Dan kita terasa Allah itu di dalam setiap kejadian yang berlaku dalam hidup kita. Walaupun mungkin kita berdosa dan menjadi pendosa, tapi kita rasa kita balik kepadanya. Kita tak mau jauh dengan dia. Tapi kalau dia jauh pada kita, dia tinggal dengan kita. Kita angkat tangan berdoa kepadanya, kita tak merasai kita sedang berdoa kepadanya. Kita tahu kita memanggil Allah, tapi tidak hadir makna doa. Kita sujud kepadanya, kita tak rasa kita sujud kepadanya. Ketika orang lain bermandi nikmat, bangun malam bersolat padanya, kita kunci jam, buat macam-macam, tak mampu bangun untuk beribadat kepadanya. Dia tak jemput kita, dia tak mau, dia tak bagi kat kita. Apabila kita dekat dengannya, apa berlaku pada diri kita, terus kita ingat dia dan kita nak doa kepada dia. Apabila kita jauh padanya, kita sentiasa dicampakkan ke dalam dada kita keresahan yang tidak ada penyudahnya, ketidakpuasan yang kita tidak memahami sebabnya. Berbeda makna taqarrub dengan Allah Azza wa Jalla. Sebab itu taqarrub dalam erti kata apabila hamba itu mendekatkan dengannya, hamba itu tahu ma taqarraba 'abdi ilayya shibran illa taqarrabtu ilaihi zira'an. Hamba tak mari sejengkai melainkan aku pergi padanya sehasta. Ini maknanya. Dan Allah kata ciri hamba Ar-Rahman itu bangun malam, sujjadan wa qiyama, sujud dan berdiri. Dalam solat berdiri dulu baru sujud. Tapi Quran kata sujjadan wa qiyama, sujud dan berdiri. Sebab bukan cerita tertib pergerakan, tapi menceritakan keutamaan malam ialah sujud dan berdiri. Siapa yang bangun malam sujud, berdiri lama baca Quran, dia akan dapat merasai hubungan dia dengan Tuhannya. Saya sebut banyak pada diri saya dan tuan-tuan, tidak ada masa yang paling indah dalam hidup manusia melainkan bangun malam. Doa, sujud, minta kat Allah. Sesiapa yang, macam saya sebut, kalaulah bangun malam itulah merupakan majlis utama, meraihkan VVIP, orang-orang utama di sisi Allah, orang semua dijemput. Kalau kita tak dijemput, kita patut
koreksi diri kita. Orang semua bangun, yang datang fulan, Allah bangunkan fulan, kita kunci jam bangun, renji hayang ke muka, bangkit tak jaga-jaga, tak boleh nak salat malam. Artinya you are not listed. Kita tidak di dalam senarai. Kemudian Allah menyebut walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Dan orang-orang yang menyatakan rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam, wahai Tuhan kami, jauhilah kami daripada azab neraka jahannam. Yang ni kita kena minta. Setiap malam kena minta. Allahumma inni a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku mohon lindung daripada neraka. Lalu baca ayat Quran, lalu ayat neraka, Allahumma inni a'udzubika minan nar. Lalu ayat syurga, Allahumma inni as'alukal jannah. Tuan-tuan, bila main musim Covid, semua orang minta jauh daripada Covid. Walaupun mati Covid bukan dahsyat mana pun. Bila main musim, kita minta semua, ya Allah jauh daripada itu, jauh daripada ini. Sehari tak apa, kita minta kepada Allah. Tapi duka cita jika kita tidak mengulangi hari-hari kerap. Allahumma inni a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku minta lindung daripada neraka. Segala kenikmatan dunia yang hebat hilang daripada hamba hanya dengan sekali celupan di dalam neraka. Fa ghumitha bin nar faqal ya abd hal marra bika minan ni'ami qad, qala la. Ya Rabb, dicelup di dalam neraka dengan gham satu celupan. Lalu ditanya padanya, wahai hambaku, pernahkah engkau merasai nikmat di dunia itu? Itu ambil the an'amin nasi min ahli dunia, daripada orang yang paling nikmat dalam dunia, paling kaya, paling banyak wanita, paling banyak harta, paling banyak segala, the best nikmat dunia semua dia ambil dengan satu celupan dalam neraka. Hal marra bika minan ni'ami qad, adakah telah berlalu dalam hidupmu kenikmat? Dia kata tak pernah wahai Tuhan, lupa segala-galanya hanya dengan satu celupan neraka. Rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam, wahai Tuhan kami, minta jauh daripada azab neraka jahannam. Itu permintaan hamba Ar-Rahman. Inna 'adzabaha kana gharama, karena azabnya itu berterusan, dahsyat. Innaha sa'at mustaqarran wa maqama, dia adalah seburuk-buruk tempat duduk dan seburuk-buruk tempat tinggal. Na'udzubillah daripada kita menjadi penghuni neraka. Ada lagi ciri-ciri yang Allah sebutkan sangat penting bagi hamba Ar-Rahman, cuma masa kita terhad, dan insya-Allah kalau lain kali ada masa kita akan sambung lagi ciri-ciri hamba Ar-Rahman yang Tuhan sebut di dalam ayat ini, yang akan mewarisi syurga yang Allah janjikan. Dan kita doakan supaya Allah jadikan kita di kalangan hamba-hamba-Nya yang disebut sebagai ibadur Rahman. Dan tuan-tuan boleh balik baca sendiri sambung surah ni. Ayat-ayat ni bermula daripada ayat 63 surah Al-Furqan ini sehingga akhir surah Al-Furqan. Allah menceritakan tentang persekitaran hamba-hamba dia yang dia menjanjikan untuk mereka syurga, insya-Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.